Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur atas kesempatan untuk kita terus bersama pada minggu ini bagi meneruskan sesi kuliah kita berkaitan dengan subjek kita Tarikh Islami PIM 1064. Saya doakan semua para pelajar berada dalam keadaan sihat, baik, walaupun kita terpaksa mengharungi suasana COVID ini, terpaksa kita kuarantinkan diri, melakukan penjarakan, tidak berlaku aktiviti secara bersemuka, namun insya-Allah kita cuba untuk manfaatkan segala ruang yang ada agar dapat kita meneruskan sesi pengkuliahan kita dengan baik dan lancar insya-Allah. Pada minggu ini kita akan bincangkan tentang pelantikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Baik. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana hadis ini menceritakan tentang bagaimana berlakunya permulaan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebut bahawa antara kejadian-kejadian awal yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah ia datang dalam bentuk mimpi, ar-ru'ya as-salihah fi naum. Datang dalam bentuk mimpi, di mana mimpi itu datang seakan-akan ia adanya satu sinar, satu cahaya ketika awal-awal subuh itu, dipanggil falak as-subuh. Dan kerana mimpi-mimpi seperti itu, ia telah mendorong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berkhulwah, atau dalam bahasanya untuk mengasingkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Gua Hira itu sebagai tempat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam-malam Nabi dengan beruzlah, dengan berkhulwah, mengasingkan diri daripada semua perkara-perkara lain. Sehinggalah datangnya suatu perkara ataupun suatu keadaan yang pada ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Jibril alaihi salam dalam bentuk rupa parasnya yang sebenar. Jibril atau disebut sebagai Ruh Al-Amin, tugas Jibril ini ialah penyampai wahyu. Ini memang tugas hakiki malaikat yang namanya Jibril ini. Ketika datangnya Jibril telah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dengan ayatnya, disebut Iqra. Maka jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Maka dengan jawapan Nabi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril telah pun memeluk Nabi dari belakang, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa seperti sedikit sesak nafas. Sehinggalah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengikuti dan menyebut apa yang telah disebut oleh Jibril itu, bermula dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah, surah Al-Alaq, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Maka dalam hal ini telah menunjukkan kepada kita betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menerima satu tekanan yang berat, wahyu yang diutuskan ataupun yang telah didatangkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu perkara yang ringan, tetapi ianya adalah suatu perkara yang cukup berat untuk ditanggung dan diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagai manusia yang terpilih, insan agung yang sememangnya telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah ini, maka baginda kita dengan
penuh yakinnya akhirnya menanggung beban untuk memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dengan bermula usaha pembaikan itu kepada masyarakat yang ada di Mekah. Baik. Seterusnya, setelah berhadapan dengan keadaan ini yang ia merupakan satu pengalaman pertama kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirnya balik. Nabi turun daripada Gua Hira. Nabi balik ke rumah Nabi dan Nabi bertemu dengan isteri Nabi Khadijah radhiyallahu anha, dan Nabi dalam keadaan yang terketar-ketar. Mungkin kerana kesejukan dan mungkin juga kerana baginda telah melalui satu pengalaman yang benar-benar asing, tak pernah lagi bertemu dengan keadaan yang sebegini. Fadakhala ala Khadijah, Nabi masuk dalam rumah bertemu dengan Khadijah. Nabi minta supaya zammiluni, tolong selimutkan aku. Fazammiluhu, maka semuanya yang ada dalam rumah itu telah menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi berasa tenang, Nabi berasa aman, tidak lagi rasa gemetar, bahkan Nabi mula merasai ketenangan, hilang perasaan takut tadi ini setelah ditenangkan oleh isteri kesayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada Khadijah tentang apa yang berlaku. Maka Khadijah ini adalah seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang sememangnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan tidak seperti wanita-wanita lain. Dengan penuh ketenangan, penuh kematangan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha pada ketika itu, Khadijah menjawab apa yang telah dinyatakan kepada beliau oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kata bahawa demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan melakukan sesuatu yang buruk ke atas kamu, wahai suamiku. Kerana sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, adalah orang yang cukup baik. Kamu orang yang menghubungkan silaturahim. Kamu telah melakukan perkara-perkara yang sangat bersalahan dengan norma masyarakat jahiliah pada ketika itu yang sering melakukan kejahatan, melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan masyarakat. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dengan nilai-nilai yang cukup tinggi. Nabi sentiasa membantu orang-orang yang susah. Nabi akan memuliakan para tetamu. Nabi akan membela orang-orang yang tertindas. Nabi akan melakukan sesuatu perkara dengan tujuan untuk mengangkat nilai keinsanan itu di dalam masyarakat yang ada di Mekah pada ketika itu, walaupun Nabi sendiri bukanlah belum lagi diutuskan ataupun belum menerima sebarang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah ini dengan segeranya dia telah mendatangi Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa? Dia adalah sepupu kepada Khadijah. Dia juga adalah seorang yang memiliki kefahaman yang tinggi, menguasai bahasa Ibrani, dan dia juga menguasai bahasa Injil, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Injil itu, iaitu bahasa Ibrani. Dia seorang yang sudah tua dan pada ketika itu juga dia telah pun buta. Maksudnya Waraqah bin Naufal ini dia sudah cacat penglihatan dia. Apabila dinyatakan kepada Khadijah, ya bna ammi, wahai sepupuku, dia pun menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Waraqah bin Naufal menjawab dengan pantas, dengan yakin bahawa hadza an-namus, ini adalah namus,
namus ini adalah satu bahasa yang digunakan di dalam kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran. Bahasa nama ataupun gelaran kepada Jibril, iaitu namus. Yang namus ini, kata Warqah bin Naufal, adalah malaikat yang sama yang telah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Maka sambung lagi Warqah bin Naufal, dia kata, ya laitani, kalaulah aku ini masih muda, masih kuat, masih punya riang, masih punya tenaga, dia kata, dan kalaulah aku masih hidup di saat engkau, wahai Muhammad, dikeluarkan oleh kaum kamu, nescaya aku akan membela kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kata, amukhrijiyahum, adakah mereka ini, yakni orang Mekah ni yang dah kenal Nabi 40 tahun ni sebagai seorang yang beramanah, cukup baik dengan Nabi, tak pernah punya masalah apa, adakah mereka akan keluarkan aku? Kata Warqah bin Naufal, na'am, ya, mereka akan keluarkan kamu. Bahawa tidak ada seseorang yang menerima utusan seperti ini melainkan dia pasti akan mendapat tentangan, dan tentangan yang paling hebat adalah daripada orang-orang yang mengenali diri dia sendiri, orang-orang yang dulunya mungkin adalah menjadi orang yang membela dia, tetapi bila dia datang membawa utusan ini, mereka akan bertukar watak mereka dan mereka akan memusuhi orang yang menerima utusan seperti ini, wahai Muhammad. Dan yang akan membela kamu dan yang akan menolong kamu adalah orang-orang yang miskin dan juga orang-orang yang susah. Dan ternyata Warqah bin Naufal, bagaimana kita sebut tadi, dia pun dah uzur, dia pun dah tua, umur dia pun dah lanjut. Akhirnya dia wafat tanpa sempat dia dapat melihat perkara-perkara yang disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pelajar tentang penerimaan wahyu yang pertama, dan juga tentang peranan besar Khadijah radhiyallahu anha dalam menenangkan suami beliau yang pada ketika itu berhadapan dengan suatu keadaan yang amat menggetarkan, dan ia satu pengalaman yang cukup luar biasa yang merubah kehidupan masyarakat Arab secara khususnya, dan juga telah merubah kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini.